Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua kembali bersama Cikgu Isma dalam mata pelajaran Sejarah tahun 6. Hari ini kita nak belajar tajuk unit 4, tajuk permainan tradisional masyarakat kita. Kita lihat dulu standard kandungan pelajaran kita hari ini. Standard kandungan pelajaran hari ini ialah 11.1.4, menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia. Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan oleh generasi pada zaman dahulu, yakni pada zaman nenek moyang kita sejak dahulu lagi. Permainan ini juga dikenali sebagai permainan rakyat. Permainan tradisional masyarakat Malaysia terbahagi kepada 3, iaitu permainan anjung, permainan halaman dan permainan lasak. Cikgu akan terangkan satu persatu. Permainan anjung dimainkan di anjung rumah atau di dalam rumah. Pergerakannya terbatas. Permainan halaman memerlukan kawasan yang luas, pergerakan yang lincah dan aktif. Dan akhir sekali, permainan lasak memerlukan kawasan lapang yang luas, pergerakan yang lincah, aktif dan lasak. Baik, kita lihat dulu permainan anjung. Apa itu permainan anjung? Contoh permainan anjung ialah batu seremban. Dikenali juga dengan nama selambut. Permainan ini sering dimainkan secara berpasangan atau berkumpulan. Alat permainan ini terdiri daripada batu atau objek kecil yang lain berbentuk bulat. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Congkak. Permainan congkak ini wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Dahulu, lubang congkak dibuat di atas tanah. Biji congkak pula ialah biji getah atau batu-batu kecil. Kini, congkak diperbuat daripada kayu atau plastik dengan biji congkaknya daripada guli. Permainan ini membentuk interaksi yang baik. Weki. Permainan berpapan ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini hanya menggunakan biji-biji warna hitam dan putih sebagai penanda. Objektif permainan ini adalah untuk menguasai kawasan papan yang lebih besar daripada lawan. Permainan ini kaya dengan strategi apabila pemain berganti-ganti meletakkan biji hitam dan putih di atas persilangan grid garis. Dam Haji. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Dam haji memerlukan buah dam dan papan permainan yang berbentuk segi 4 sama. Setiap buah dam boleh bergerak secara sendeng ke petak warna yang sama, sama ada ke kiri atau ke kanan. Buah dam yang berjaya sampai di hujung papan lawan dikatakan naik haji dan boleh bergerak bebas. Permainan ini masih kekal sehingga kini dan berjaya memupuk kemesraan. Tayam atau parama padam. Permainan ini sama seperti permainan dam ular. Lazimnya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang. Pemain akan bergerak mengikut angka buah dadu yang dilemparkan. Permainan ini dapat memupuk kemesraan. Ziangki. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini juga dikenali sebagai catur Cina. Permainan ini mengajar kita bertindak dengan bijak kerana pelbagai strategi perlu digunakan. Strategi ini dapat meningkatkan daya pemikiran pemain. Sekarang kita lihat permainan halaman pula. Apa itu permainan halaman?
Okey, contoh permainan halaman ialah tating lawi. Permainan ini turut dikenali sebagai cap teh, sepak bulu ayam atau jambak lawi. Tating diperbuat daripada 3 atau 4 helai bulu ayam yang diikat pada kepingan getah atau kertas tebal. Kemenangan dikira berdasarkan tatingan terbanyak. Keting-ting atau ting-ting. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Gelanggang permainan dibuat dengan cara melukis petak-petak yang bersambung di atas permukaan tanah. Setiap pemain mestilah memiliki penanda masing-masing. Permainan ini dapat mengeratkan persahabatan. Gasing. Gasing dimainkan dalam 2 cara, iaitu gasing uri ataupun gasing pangkah. Gasing uri biasanya yang mampu berpusing lama dikira sebagai pemenang pertandingan. Gasing pangkah pula dimainkan secara individu atau berkumpulan. Caranya dengan memangkah gasing kumpulan lawan supaya gasing lawan pecah atau berhenti berpusing. Kabadi atau sadu-gudu. Kabadi ialah permainan laman bagi kaum India. Satu pasukan akan menghantar penyerang kepada pihak lawan. Penyerang tersebut perlu menahan nafas dan melaungkan perkataan kabadi. Penyerang juga perlu menyentuh salah seorang pemain pihak lawan. Pemain yang berjaya disentuh akan tersingkir. Permainan tibau. Tibau terbentuk rak atau pemidang yang bertingkat-tingkat dan berbentuk piramid. Kebiasaannya, ketinggian tibau ini di antara 8 hingga 10 meter dan dibina dalam keadaan yang condong di atas tanah yang rata. Terdapat juntaian tali daripada rotan dan akan dihayun seperti sebuah buaian. Kedua-dua bahagian ini perlulah dibina dengan kukuh demi keselamatan pemain. Pemain akan melompat secara bergilir-gilir ke atas tibau sehingga tibau tidak boleh berayun lagi. Sepak manggis. Sepak manggis terkenal dalam kalangan etnik Bajau di Kota Belud, Sabah dan diadakan ketika majlis keramaian. Pemain berdiri di dalam bulatan menghadap satu sama lain dan cuba menjatuhkan satu kotak yang dihias dengan kertas berwarna-warni. Kotak ini digantung pada tiang buluh setinggi 10 meter. Dan akhir sekali kita lihat permainan lasak. Okey, ini adalah contoh permainan lasak. Wow. Pada kebiasaannya, wow akan dimainkan oleh 2 orang, iaitu seorang akan memegang wow dan seorang lagi disebut juru anjung yang memegang tali. Apabila angin bertiup, tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehinggalah wow tersebut terbang tinggi di udara. Wow dimainkan di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor sebagai satu rekreasi. Reka bentuk wow selalunya bermotifkan awan larat dengan pelbagai warna yang menarik. Tarik upih. Tarik upih dimainkan dengan menggunakan upih pinang tua. Daunnya akan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Permainan ini dimainkan secara berpasangan. Salah seorang akan menjadi tukang tarik dan seorang lagi duduk di atas upih. Dan akhir sekali ialah mandi sungai. Kamu pun suka kan kalau dapat peluang ni?
Aktiviti mandi sungai memerlukan kemahiran berenang dan menyelam. Kanak-kanak akan bermain mengejar di dalam air. Kanak-kanak akan memanjat pokok-pokok besar di tepi sungai untuk terjun ke dalam sungai. Murid-murid semua, mari kita lihat apakah faedah permainan tradisional ini. Permainan tradisional juga dapat mengukuhkan perpaduan, menggalakkan kerjasama, mempamerkan kreativiti dan meningkatkan kesabaran. Selain itu, permainan-permainan ini juga menggalakkan kita berfikir, berani ke hadapan dan seterusnya pandai bergaul sesama rakan dan masyarakat. Nampaknya setakat itu sahaja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.